الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah himpunkan kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah sekalian, amin. Allah Subhanahu wa ta'ala dia hidupkan kita di muka bumi ini agar supaya menjadi hamba yang taat kepadanya. Dan di antara tanda-tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah apabila ia mampu menjaga lisannya, perbuatannya, tingkah lakunya supaya tidak menzalimi, menganiaya, menyakiti orang lain. Ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhunna ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah apabila dia menciptakan manusia, dia juga menciptakan peraturan-peraturan agar manusia duduk dalam peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana hari ini kita hadir ke masjid, kita hadir ke surau, ada peraturan yang digariskan supaya kita tidak melanggarnya. Begitu juga apabila kita berada di tempat kerja, begitu juga kita berada di mana sahaja pun kita pergi, pastilah ada suruhan dan cegahan ataupun larangan di setiap tempat yang kita pergi. Begitu juga apabila kita berada di muka bumi. Allah juga sebagai Tuhan yang menciptakan kita layak untuk dirinya meletakkan satu tugasan kepada kita supaya Allah nak lihat sejauh manakah kemampuan hamba-hambanya untuk mengikuti tugasan tersebut. Dan antara tugasan serta suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dibacakan tadi dalam surah Hujurat ayat ke-11, iaitu wahai orang-orang beriman, janganlah satu kumpulan mengolok-olok kumpulan yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita mengolok-olok satu kumpulan wanita yang lain, kerana boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya janganlah kamu mencela, wala tanabazu bil alqab. Janganlah mencela orang lain
Dan jangan pula kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk sesama kamu. Kemudian Allah sebut seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk, fasik sesudah iman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Apa yang menarik dalam ayat ni? Allah mulakan dengan perkataan wahai orang-orang beriman. Allah tarik perkataan ni dengan perkataan orang beriman. Macam seolah-olah tak terlepas orang yang belajar agama pun terlibat dalam mengucapkan kata-kata olokan, cacian, makian, penghinaan dan sebagainya. Maka ayat ni Allah sebut wahai orang beriman, jangan dan jangan dan jangan, dan barang siapa yang tidak bertaubat. Allah cerita lagi. Allah sambung lagi. Allah kata kalau tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bahkan perbuatan tersebut Nabi SAW mengkategorikan dalam dosa-dosa besar, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Mencela orang Islam adalah kefasikan, iaitu dosa besar, dan memerangi mereka pula merupakan kekafiran. Kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela sesama muslim, mencela sesama muslim merupakan kefasikan yang besar, merupakan dosa yang besar, bahkan memerangi sesama muslim merupakan kekafiran. Maka jika seorang muslim sesama muslim yang lain memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak berhak, maka sudah pastilah patutnya mendapatkan hukuman daripada penguasa. Seperti mana yang disebut oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, beliau ditanya tentang ucapan seseorang kepada orang lain, wahai si fasik, wahai si hina, wahai si laknat. Maka Ali pun menjawab, sesiapa yang berkatakan begitu, itu merupakan perbuatan yang buruk, terdapat hukuman ta'zir, namun tidak ada had padanya, iaitu maksudnya hendaklah dihukumkan dengan hukuman ta'zir. Dalam satu riwayat yang lain, kalau kita tengok tuan-tuan, dalam hadis yang kita bacakan tadi ini, dia merujuk kepada hinaan, celaan kepada manusia. Tapi kalau kita melihat dalam hadis-hadis yang lain, bukan hanya sahaja celaan itu kepada manusia, bahkan kepada ayam pun. Ayam pun Nabi melarang, seperti mana diriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud, la tasubbud dik fa innahu yuqidhu lis-salah. Janganlah engkau mencela ayam jantan, kerana sesungguhnya ayam jantan itu membangunkan kamu salat. Dan begitu juga dalam hadis-hadis yang lain, Nabi kata janganlah kamu mencela angin, janganlah kamu mencela masa, janganlah kamu mencela haiwan, janganlah kamu mencela alam, janganlah kamu mencela makanan. Tengok tuan-tuan, banyak ni. Kalaulah mencela alam, mencela haiwan, mencela makanan ni pun dah menunjukkan larangan, apatah lagi seorang jiwa, seorang insan yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jangankan kata jiran ke, jangankan kata kawan ke, jangankan kata di tempat kerja ke, kadang-kadang sesama adik-beradik pun jadi. Kadang-kadang sesama saudara mara pun jadi. Bahkan dalam larangan Allah yang keras, begitu juga dalam larangan hadis Nabi yang keras. Nabi kata, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku. Begitu juga Allah pun sebut, janganlah kamu la tasubbu, janganlah kamu mencela
orang-orang yang mentuhankan selain Allah, kerana nanti mereka akan mencela aku pula dalam keadaan tidak ada ilmu. Tengok tuan-tuan. Jadi bermaksud dalam agama Islam, ia merupakan satu perintah bahawa untuk manusia meninggalkan sifat cela mencela, sifat maki memaki, sifat perli memerli, dan juga sifat-sifat hina ataupun sifat-sifat mazmumah yang lain. Maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mahu melihat hamba-hambanya di manakah tahap pemikiran akalnya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Kita melihat dalam hadis yang lain bahawa Nabi SAW, "May yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa dapat menjaga apa yang ada di antara dua rahang, iaitu rahang antara bibir dan bibir, dan juga antara peha dengan peha, iaitu kemaluan. Tadi bibir dengan bibir iaitu lidah. Rahang peha dengan peha, tengah-tengahnya ialah kemaluan. Maka Nabi kata, aku jaminkan untuknya syurga. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya tentang sesuatu yang banyak memasukkan manusia ke dalam syurga, maka Nabi menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak mulialah. Kemudian orang itu bertanya lagi kepada Nabi tentang sesuatu yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka Nabi pun menjawab, kerana mulut dan kemaluan. Maka inilah yang akan dibincangkan dalam tazkirah ini dan juga khutbah sebentar lagi, iaitu dalam bab dosa mencaci dan menghina. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, inna aktsaral khataya ibni Adam fi lisanihi. Sesungguhnya kebanyakan kesalahan anak Adam ada pada lisannya. Kalau kita melihat kepada beberapa hadis yang lain yang menunjukkan kepada penghinaan dan penyakitan hati orang lain, kita melihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah, iaitu sesungguhnya seorang wanita, dia jaga salat malam, kemudian berpuasa di siang hari, kemudian beribadah, kemudian dia bersedekah, akan tetapi menyakiti jirannya. Dia mencela jirannya dengan lidahnya. Maka Nabi pun menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk dalam penghuni neraka. Maka tuan-tuan, bila kita melihat kepada hadis ni, menunjukkan bahawa apa yang kita tampilkan depan manusia, umpamanya kita pakai pakaian yang cantik, pakaian yang kemas, pakaian yang berbentuk Islamik, tetapi mulutnya tidak seperti Islamik, pendengarannya tidak seperti Islamik, penglihatannya tidak seperti Islamik, langkah-langkah kakinya tidak seperti Islamik. Yang diislamikkan hanyalah pakaiannya, penampilannya, tetapi tidak turun kepada mulutnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita ni? Wanita ni dia menjaga solat malam, berpuasa di siang hari, tetapi dia menyakiti jirannya, mencela-cela, memaki-maki jirannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk penghuni neraka. Ada lagi fulanah ataupun wanita yang lain, mereka menjaga solat wajib, bersedekah dengan sepotong cheese, namun tidak pernah menyakiti sesiapa pun, maka Nabi kata dia termasuk penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala.
Tengok tuan-tuan, dia jalan nak masuk syurga ni mudah, dan jalan nak masuk neraka pun mudah juga. Kan? Sebab tu tak kira kita ni duduk di mana, kerjayanya apa, statusnya apa, yang Allah pandang ialah takwa. Kemudian yang Allah pandang ialah bagaimana perhubungan kita dengan manusia. Kerana itulah kita menghadapi. Tak ada orang duduk asing tuan-tuan. Kita tak ada duduk hutan sorang-sorang, bercakap dengan binatang ke, tak ada. Kita perlukan sesama manusia untuk meneruskan kehidupan, untuk melaksanakan kehidupan. Maka sudah pasti kita akan berjumpa ramai orang. Termasuk juga dalamnya ialah ahli keluarga. Tu kadang-kadang kita bengis dengan pasangan. Kan? Dengan pasangan orang lain, Masya Allah, bukan cukup baik. Tapi dengan pasangan sendiri, subhanallah, kuat pukulnya, kuat menzaliminya, kuat makinya. Macam seolah-olah agama ni dah tak ada. Manusia dapat tahan lidah ketika mana dia mendirikan salat, berpuasa, menunaikan haji. Tetapi habis daripada segala ibadah khusus yang kita buat, dia mula dengan kata-kata celaan. Duduk dengan kawan-kawan, duduk mencela. Duduk dengan ahli keluarga, duduk mencela. Jadi apa lagi waktu yang ada untuk tunduk kepada Allah? Hanyalah sekadar 1 jam dalam sehari sahaja. Baki 23 jam digunakan untuk mengaibkan orang, membuka aib sendiri, membuka aib orang, mencela orang, memfitnah orang dan sebagainya. Yang kedua ialah ghibah. Ghibah. Ketika malam Isra' dan Mi'raj, Nabi kata, aku berjalan melintasi satu kaum yang memiliki kuku daripada tembaga. Dalam perjalanan sedang Isra' Mi'raj ni, Nabi ternampak ada satu kaum yang dia dipakai tangan dia ni, kuku tangan dia ni dia bertembaga. Kemudian apa yang mereka buat? Mereka mencakari wajah-wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka sendiri. Dia cakar. Guna kuku tembaga. Kalau guna kuku ni pun tuan-tuan, mungkin sebahagiannya dah berkahwin, ada anak kecil. Dia cukup pegang kita kuat tu pun Allah dah rasa sakit dah. Tetapi ini dengan tembaga. Tuan-tuan bayangkan tembaga tu yang tajam tu, kemudian kita cari ataupun cakar sendiri pada wajah dan badan kita. Maka Nabi Muhammad tanya dekat Jibril, ya Jibril, siapa mereka ni? Maka Nabi pun sebut, mereka inilah yang memakan daging-daging manusia. Bukan maksudnya dia bunuh orang makan tu, bukan. Tetapi mereka inilah yang suka memfitnah, menuduh, membuat tuduhan yang tidak baik, ataupun bercakap di belakang orang. Bercakap di belakang orang. Di depan kadang-kadang nampak bagus, nampak baik, tapi di belakang dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada seseorang. Subhanallah, ini ghibah. Ghibah ni apa? Dia bercakap dari perkataan ghaib, iaitu dia bercakap waktu orang tu tak ada. Cuba kalau orang tu ada, berani dia cakap macam tu? Pasti tak berani. Sebab apa? Sebab dia tahu benda tu adalah satu benda yang dihinakan. Baik. Kemudian daripada sifat lidah ni, yang suka menjadi namimah, adu domba. Bahasa kita batu api. Orang tengah yang suka nak melagakan orang. Sedangkan yang Allah minta ialah, yang Allah suruh ialah, fa aslihu baina akhwaikum. Jadi orang tengah untuk memperbaiki hubungan manusia. Kita jadi orang tengah untuk apa? Untuk memutuskan lagi hubungan sesama manusia. Sama ada sesama adik-beradik ke, sesama rakan sejawat tempat kerja ke, kemudian dengan saudara maranya ke, jiran-jirannya ke,
termasuk juga politik tuan-tuan. Sehingga mencela, maki memaki menjadi batu api, jadi orang tengah yang suka putuskan hubungan juga. Ataupun Allah tak pandang semua ni. Kan? Sebagian orang dia kata tak apa, Allah tahu. Tetapi kita buat, kita kata niat dengan ikhlas. Tuan-tuan, niat dengan ikhlas pun tak boleh hadirkan dengan dosa dan fitnah. Hendaklah datangkan dengan kebaikan, hikmah. Maka itulah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuduhan-tuduhan palsu, iaitu meletakkan satu perkara yang bukan diucapkannya, juga merupakan satu perkara yang tidak bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah akan soal. Maka saya habiskan tuan-tuan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Panjang hadisnya. Nabi kata, janganlah kamu saling dengki-mendengki. Janganlah kamu saling tanajus. Apa tanajus ni? Dia buat satu dia jual satu barang, jadi ada 3-4 orang yang datang saling sebut-sebut harga. Aku naik ini, aku naik ini, aku naik ini. Dia letak satu barang yang kadang-kadang harganya menjadi mudarat kepada pembeli. Wala tabaghadu, janganlah kamu saling membenci, saling memarahi. Wala tadabaru, janganlah kamu saling membelakangi, iaitu dia memaling. Nampak orang tu paling. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi kata, la yahillul muslim, tidak halal bagi seorang muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih daripada 3 malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dengan yang lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara kedua mereka ialah yang mulakan ucapan salam. Kemudian Nabi kata, la yabi'u ba'dukum ala bai'in ba'din, janganlah kamu menjual satu jualan yang orang tu dah engage. Tiba-tiba kita datang nak beli juga barang tu, orang tu pun jual, penjual tu dosa. Sebab dia dah engage. Sama dengan tunang lah. Kita dah tunang seorang, tiba orang lain datang sapu. Ini juga merupakan satu perbuatan yang jijik. Kemudian Allah kata, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara, iaitu janganlah berbuat zalim kepadanya, hartanya, darahnya, kehormatannya. Jangan pula membiarkan tanpa ditolong kepadanya, dan jangan pula berbuat dusta dengan ucapan ataupun perbuatan, dan jangan pula la yahkiruhu, iaitu jangan pula merendahkan sesama manusia. Dan akhirnya dengan hadis Nabi yang lain, Nabi kata, al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim dengan muslim yang lain, tak kisah dia pangkat besar ke pangkat kecil ke, dia kumpulan apa ke, bukan kumpulan kita ke, dia seorang yang baik ke atau dia seorang yang tidak baik ke akhlaknya, kepada sesiapa pun, dia pasangan kita ke, dia bukan pasangan kita ke, siapa pun dia, siapa pun kita, yang penting muslim dengan muslim yang lain, Nabi kata sepatutnya salima min lisanihi wa yadihi, sepatutnya saling menyelamatkan dengan lidahnya dan perbuatannya. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah daripada lidah dan tangannya menzalimi, menganiaya sahabat-sahabat yang lain. Ini merupakan bentuk-bentuk dosa-dosa besar yang mana Allah tegah dan tidak menjadi sepatutnya seorang hamba Allah berbuat demikian. Nanti insya-Allah kita akan mendengar khutbah berkaitan dengan dosa mencaci, menghina, memfitnah. Sekadar itu saja tuan-tuan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit makluman tuan-tuan, insya-Allah berkuat kuasa lah serta-merta ya. Insya-Allah pihak surau dah boleh untuk menguruskan jenazah ahli qaryah di Surau Haji Maksum. Dan sebelum ini biasanya sekiranya ada berlaku kematian, pihak surau akan mohon bantuan kepada Masjid Asy-Syarif untuk pengurusan jenazah, dan insya-Allah selepas ini pihak surau akan uruskan sendiri. Dan alhamdulillah mendapat juga bantuan daripada Masjid Asy-Syarif yang mana telah meminjamkan kenderaan jenazah yang lama untuk dimanfaatkan, sementara Surau Haji Maksum mendapat kenderaan jenazah yang baru. Jadi insya-Allah seperti mana biasa, kalau ada apa-apa kematian boleh terus berhubung dengan Biro Khairat Kematian, iaitu Encik Nur Azmi ataupun Encik Abdal. Ya, itu berkenaan pengurusan jenazah. Dan 2 minggu daripada sekarang, tak silap saya 2 hari bulan Ogos akan diadakan program derma darah, tapi bukan di Surau Haji Maksum, di lokasi PS Polipek. Jadi insya-Allah akan diumumkan lagi pada minggu hadapan untuk program derma darah. Jadi insya-Allah nanti apa-apa keperluan yang sesiapa yang nak derma darah, biasanya jangan perlu perut kosong. Tak silap saya lah, dalam masa 12 jam ke 24 jam saya tak pasti. Nanti saya akan dapatkan maklumat untuk penderma darah yang dah ada niat nak menderma darah. Ya. Dan seterusnya saya nak maklumkan, awal 10 hari bulan 8 akan diadakan mesyuarat agung tahunan bagi pembentangan keuangan dan juga aktiviti. Jadi insya-Allah minggu hadapan banner akan dipasang untuk makluman. Dan seterusnya saya ingatkan lagi sekali, pada bulan 9 akan diadakan mesyuarat pencalonan jawatan kuasa bagi sesi 2024 hingga 2026, dan esok semua pengerusi dan nazir daerah Kelang akan diberikan taklimat tata cara pengurusan mesyuarat pencalonan surau daerah Selangor. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diredai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk dosa mengumpat dan mencaci. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, umat Islam tidak harus membawa dirinya ke lembah dosa dan kehinaan yang mengakibatkan kerugian besar bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dalam khutbah-khutbah Jumaat yang lalu, mimbar sering mengingatkan umat Islam tentang bahayanya perbuatan mengumpat, mencela, mencaci, memaki hamun, apatah lagi memfitnah, yang mana ianya tergolong di dalam dosa besar yang lebih buruk daripada membunuh. Segala perbuatan dan tingkah laku sebegini rupa bukan hanya menjatuhkan maruah diri, malah mengundang kepada sengketa dan permusuhan yang berpanjangan hingga menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sering menasihatkan umat Islam agar tidak terjerumus di dalam perbuatan terkutuk dan tercela ini. Baginda bimbang jika amalan menfitnah serta mencaci-caci ini tidak dibendung, perpecahan umat Islam khususnya di Selangor akan menjadi semakin parah dan tidak terkawal. Perbuatan fitnah dan caci mencaci ini menjadi lebih ketara dan dilakukan tanpa rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali menjelang pilihan raya. Seolah-olah musim menjelang pilihan raya adalah pesta yang menghalalkan mencaci maki, mengumpat dan menfitnah antara satu sama lain demi meraih sokongan dan undi dari rakyat. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pernah berpesan ketika pembubaran Dewan Negeri Selangor pada 9 Jun yang baru lalu, bahawa isu-isu berkaitan dengan kaum, agama dan institusi diraja tidak seharusnya diheret bagi dijadikan bahan berkempen. Baginda menegaskan perkara ini agar perbalahan dan pertelingkahan dalam kalangan umat Islam
tidak berlaku dan hubungan antara kaum di negara ini tidak terjejas. Islam amat mengutamakan keharmonian hidup bermasyarakat dan menekankan umatnya untuk sentiasa berbaik-baik sesama umat Islam dan bertoleransi dengan orang-orang bukan Islam mengikut lunas batas dan akhlak Islam. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11 sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban sesetengah yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Perlembagaan Persekutuan telah menjamin Islam sebagai agama persekutuan dan ianya akan tetap terpahat dan tidak boleh digugat oleh mana-mana pihak. Raja dan Sultan pula berperanan sebagai ketua agama bagi negeri-negeri dan mestilah dihormati dan ditaati sama ada suka atau sebaliknya, selagi mereka patuh kepada perintah Allah serta tidak menyuruh melakukan maksiat. Sultan adalah payung yang melindungi sekalian rakyat jelata di bawah naungannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah bima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Wajib ke atas seorang muslim dengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang dia suka atau benci, melainkan disuruh untuk melakukan maksiat. Maka jika disuruh untuk melakukan maksiat, tidak perlu dengar dan taat. Muslimin hadirin yang dikasihi, undang-undang negara kita juga ada memperuntukkan kesalahan bagi mereka yang melakukan fitnah, penghinaan kepada institusi raja serta mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini, seperti Akta Hasutan, Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Oleh itu, mimbar mengingatkan umat Islam agar berhati-hati dalam apa yang diperkatakan dan jangan sampai menjadi bak kata pepatah Melayu, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Hadirin yang dikasihi Allah, sepanjang tempoh pilihan raya negeri, semua calon dan penyokong diingatkan bahawa tempoh berkempen bukanlah lesen untuk mengumpat, mencela, mencerca, menghina dan memfitnah orang lain dengan sebebas-bebasnya. Ingatlah, hukum hakam Allah akan tetap berjalan dalam keadaan apapun dan tiada sebab yang boleh menghalalkannya. Ingatlah dan takutlah akan siksa Allah yang amat perit yang menanti di akhirat kelak. Janji Allah untuk menghukum dan menyiksa mereka yang mengumpat dan memfitnah adalah benar dan tidak boleh sama sekali kita anggap remeh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim, dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah
lagi yang hina pendapatnya dan amalannya. Yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Di samping itu telah diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. Oleh itu mimbar berpesan agar calon-calon serta penyokong yang berkempen tidak mengambil kesempatan untuk memburuk-burukkan mana-mana orang atau golongan tertentu yang sering menyalahkan orang lain. Berkempen dan berceramahlah dengan berhemah, dengan menggariskan polisi-polisi yang akan dibawa untuk membantu rakyat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi mereka. Calon-calon perlu menilai keupayaan dan prestasi diri masing-masing sepanjang perkhidmatan kepada rakyat dan seharusnya memikirkan bagaimana untuk memperbaiki ekonomi dan keharmonian masyarakat di bawah pimpinan mereka. Setiap sesuatu yang baik yang ada pada pihak lawan perlulah diambil sebagai contoh untuk diteladani bagi mempertingkatkan prestasi diri demi memanfaatkan masyarakat yang dipimpin, khususnya umat Islam. Kepada calon-calon yang bakal menjadi pemimpin, terutama pemimpin Islam, agama Islam memberi panduan dan mengingatkan kepada para pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kedudukan, pangkat dan kuasa untuk kepentingan diri atau kepentingan golongan-golongan tertentu. Apabila pemimpin Islam tidak mempunyai sifat amanah dan jujur, maka akan rosaklah masyarakat yang dipimpinnya hingga mengakibatkan penganut agama lain memandang rendah terhadap pemimpin Islam. Selain itu, seluruh rakyat di negeri Selangor, terutama pihak pentadbir masjid dan surau, diingatkan supaya tidak membenarkan sama sekali masjid atau surau menjadi medan propaganda dan politik kepartian. Sebarang bahan penerbitan berunsur politik tidak boleh dibiarkan sebarannya di kawasan masjid serta surau, apatah lagi membenarkan tokoh-tokoh politik menggunakannya untuk tujuan politik kepartian. Masjid serta surau adalah zon aman dan bebas daripada sebarang elemen dan pengaruh politik kepartian demi memelihara keharmonian umat Islam yang mengerjakan ibadah di masjid dan surau. Berilah peluang kepada ahli-ahli qaryah masjid dan surau untuk dapat beribadat dan mengikuti pengajian dengan tenang dan aman. Pencerobohan dan ketidakpatuhan terhadap perkara ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan melanggar titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor serta ketetapan Majlis Agama Islam Selangor. Tindakan boleh dikenakan terhadap sesiapa yang melanggar ketetapan ini di bawah enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Pegawai yang terlibat juga boleh dibatalkan pelantikannya oleh MAIS mengikut peraturan-peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2017. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, Islam melarang umatnya melakukan perbuatan memfitnah, mengumpat, mencaci dan menghina antara satu sama lain. Perbuatan keji sebegini mengundang kemurkaan Allah dan merupakan satu dosa besar bagi mereka yang melakukannya. Ingatlah, hukuman Allah yang amat perit menanti mereka yang melakukan perbuatan ini. Kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa pilihan raya bukanlah lesen untuk melanggar ketetapan syarak atau melakukan tingkah laku tidak bertanggungjawab dengan melanggar hukum hakam dan undang-undang. Dan ketiga, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa masjid serta surau bukan pentas untuk berpolitik, sebaliknya merupakan pusat ibadah umat Islam yang perlu bebas daripada sebarang elemen serta pengaruh politik kepartian yang boleh memecah belahkan perpaduan umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada kamu. Dan ingatlah,
Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatikar rabbaniyah wa bihifzil wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wa taufiq was-sihhata was-salamata min liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika
يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد إنك لا تعلم. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf hadapan rahimahullah. Bacaan salat dengan riwayat Warsh. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم